sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'd. Terlebih dahulu seperti biasa tuan-tuan, marilah sama-sama kita menyatakan setinggi-tinggi kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurniaannya kita diberi kesempatan, peluang, kesihatan dan juga kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bersama-sama pada malam ini bagi menyambung perbincangan kita berkaitan dengan protokol sembahyang. InsyaAllah malam ini tuan-tuan, tajuk yang terakhir dalam risalah kita ini iaitu risalah 8 jenis perbuatan di dalam sembahyang. Sebelum ini kita bincang 5 jenis ucapan di dalam sembahyang. Disebut juga di samping itu beberapa perkara sunat. Tajuk malam ini yang terakhirnya iaitu perbuatan yang ke-6 daripada 8 jenis perbuatan yang wajib di dalam sembahyang, iaitu duduk antara dua sujud. Yang tuan-tuan, cara duduk yang sempurna ataupun yang betul menurut peruntukan yang telah ditetapkan yang sah di sisi syarak. Yang kedua kita sebut juga tuan-tuan, biasa untuk pastikan duduk kita itu sah. Jadi dua cara yang kita akan bincang. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, perbuatan yang ke-6 daripada 8 jenis perbuatan yang wajib dalam sembahyang ialah nama dia duduk antara dua sujud. Itu wajib dalam mazhab kita. Dalam mazhab orang lain, jadi duduk yang pertama, sujud yang pertama, nak sujud yang kedua diperuntukkan ataupun disyariatkan mesti duduk untuk memisahkan dia perbuatan ini. Sujud yang pertama dengan sujud yang kedua dia dua perbuatan, dia bukan satu. Jadi dalam mazhab kita ada syariat untuk memisahkan supaya beza sujud pertama dengan sujud yang kedua. Jadi dibezakan oleh duduk sekejap, dibezakan oleh duduk antara dua sujud, iaitu duduk sekejap. Dan dia peruntukkan tuan-tuan tak boleh duduk yang lama, dia hanya sekejap saja. Kita akan bincang di dalam syarat dia tuan-tuan, kadar masa yang dibenarkan duduk tak boleh lama. Tak boleh kita ikut sedap kita nak duduk sampai 1 minit, tak boleh. Dia ada peruntukan dia. Duduk jangan lebih daripada masa yang diperuntukkan. Kalau lebih, maka kesan dia tidak sah sembahyang, kena sembahyang lain. Dia panggil bahasa dia tuan-tuan, dia panggil batal sembahyang. Kenapa batal? Kerana kesalahan dia duduk yang lama pada tempat yang diperuntukkan sekejap. Jadi dalam sembahyang selalu kita sebut tuan-tuan, 13 rukun itu dia ada 2 sahaja rukun yang pendek. Yang lain boleh duduk sampai pagi besok. Tuan-tuan nak duduk lama sangat tapi sembahyang seorang lah. Jangan sembahyang jadi imam dan jangan sebagai makmum. Jadi kalau kita imam, dia juga kita rasa nak rokok lama tak boleh, nak iktidal lama tak boleh, nak sujud lama pun tak. Dia imam, dia makmum tuan-tuan, dia boleh sujud lama. Dia kata tak apa yang tak boleh sujud lama imam naik okey, kita duduk sujud lagi boleh? Tak boleh. Dia ada, pertama makruh, yang kedua dia ada situasi yang haram. Kalau dia sujud, dia melakukan perbuatan lama sehingga imam ini meninggalkan dia lebih daripada setengah rukun, 1 rukun, 2 rukun. Itu dia ada isu ataupun dia ada peruntukan. Itu kita dah bincang sebelum pada ini. Baik. Ya. Terus cikgu. Okey. Biasanya yang praktikal lah, tempat lain dia lama tu taklah haram, biasa makruh tempat lain. Tempat yang banyak berlaku haram tuan iaitu sujud yang terakhir. Sujud yang terakhir, imam dah bagi salam, dia tak bangkit lagi. Dia masih duduk subhana rabbil a'la, tak tahulah dia zikir apa, mungkinlah habis zikir subhana rabbil a'la. Subhana rabbil a'la peruntukan dia 11 kali sahaja. Itu pun bagi sembahyang seorang diri. Kalau dia imam, setakat 3. Kalau dia jemaah makmum,
setakat 3 ataupun dia boleh baca lebih sekiranya dia tidak ketinggalan daripada imam. Maksudnya jangan beri imam tinggal dia sehingga setengah rukun ataupun satu rukun. Dia tak boleh peraturan dia tuan-tuan. Kita nak potong imam pun tak boleh, nak lewat lambat daripada imam tak boleh. Dia panggil ketinggalan satu rukun, itu makruh. Kesan dia tuan-tuan, kesan dia, kita jangan dia sebut kesan dia ialah hilang satu rukun baru makruh, setengah rukun makruh, salah. Kalau potong satu rukun dah haram. Dia beza, dia lebih teruk potong lagi. Jangan awak potong imam tu apa, imam rokok dia sujud dah, itu jangan. Sebab tu dia lebih teruk kesalahan dia mendahului imam. Imam duduk sujud, dia dah bangkit duduk antara dua sujud. Dia kata sujud lama sangat. Jadi kalau ketinggalan daripada imam, lewat daripada imam satu rukun, dah makruh. Jadi dia duduk sujud, imam dah bangkit, rukun sujud, dia dah berada pada rukun duduk tahiyat akhir. Malam ni kita bincang tahiyat, duduk antara dua sujud, duduk tahiyat akhir, dan duduk untuk memberi salam. Duduk tahiyat akhir satu rukun, kemudian dia baca tahiyat akhir itu, rukun qauli. Selepas itu dia memberi salam, duduk kalaulah salam dia masih lagi sujud, hukum dia adalah haram. Tapi kalaulah imam tu belum beri salam, dia dah bangkit, itu khilaf. Ada ulama kata makruh dan haram, ada ulama kata haram, tapi tak batal sembahyang. Tidak membatalkan sembahyang dia, cuma haram. Jadi kalau makruh dah luput fadilat 27 tuan-tuan, dah luput dah fadilat 27, apatah lagi haram. Haram ini luput fadilat dan dapat dosa pula. Jadi dalam sembahyang ni tuan-tuan, kita kena elakkan daripada melakukan dua benda. Pertama makruh, jangan buat. Yang keduanya adalah benda haram. Kalau melibatkan isu ataupun peraturan mengikut imam, dua-dua ini menyebabkan pahala kita digugurkan. Tempat itu sahaja, tempat lain okeylah. Tempat lain kita tak buat kesalahan, betul, kita kena alert. Kadang-kadang kita tak berapa nak aware, tak apa nak panggil main follow, main buat sahaja. Itu kena sentiasa aware. Seperti kita makmum, kita iman sama je. Contoh tuan-puan, kita selepas selepas kita solat, ini dah keluar daripada solat, tak menjadi isu dah. Maksudnya tak menjadi isu hilang fadilat 27. Sembahyang kita waktu tu kita jaga cantik. Nak cerita apa tuan-tuan? Nak cerita selepas solat pun masih kita kena jaga peraturan sunnah, dan terkadang dia boleh membawa kepada haram. Kita nak buat benda sunat tuan-tuan, jaga, terkadang boleh membawa kepada haram. Kadang-kadang dia nak jaga haram, terkadang tak sah solat dia. Ini semua isu-isu kita mesti fokus dalam solat. Di luar solat dia nak buat benda sunat, terkadang jadi haram. Contoh apa tuan-tuan? Wirid ni apa hukum dia? Sunat. Afdal wirid tuan-tuan, jangan tinggalkan wirid, bahkan makruh meninggalkan wirid. Wirid ini tuan-tuan, dia peruntukan khusus. Kalau kita tinggal bangkit terus, ada ulama kata makruh. Makruh orang bagi salam terus bangkit meninggalkan wirid. Nak cerita tuan-tuan, sunat dan afdal wirid. Tetapi jangan sampai kita nak buat benda sunat, benda afdal, jangan sampai kita buat benda haram. Iaitu sekiranya kita wirid dengan suara yang kuat, boleh mengganggu orang yang sedang solat, hukum dia adalah haram. Kita jaga volume kita. Sebab wirid ni tuan-puan, kadang didengar oleh telinga kita sendiri. Kalau kita tengok ada orang yang sedang mendirikan sembahyang, kita sebagai imam jangan kuat suara. Kenapa? Kerana boleh mengganggu jemaah sedang mendirikan sembahyang. Jadi wirid kita kadang mana? Kadang telinga kita dengar. Jangan wirid pun sampai telinga tak dengar. Macam mana disebut sebagai peraturan qauli. Peraturan qauli ini
mesti didengar oleh telinganya sendiri, baru sah sunat itu. Tapi jangan kena pandai, janganlah terlebih sehingga orang sedang mendirikan solat boleh mengganggu. Itu haram. Dan kata wirid tuan-tuan, sama dengan isu baca Quran. Baca Quran tepi orang sedang mendirikan solat, hukumnya adalah haram. Baca Quran sunat, ya, tapi jangan mengganggu orang. Itu semua tuan-tuan nak buat ibadat ada peraturan. Dia bukan boleh dia main hantam, tak boleh. Apa isu baca Quran? Tak kisahlah dia baca Quran. Orang duk main sunat, dia ambil Quran baca kuat, ya, boleh mengganggu orang solat, haram hukum dia. Dia kata ni kan baca Quran, ya, baca Quran tu sunat ibadat, tetapi ada tata cara dia, bukan betul-betul ibadat dia boleh buat ikut suka dia. Tak, ada peraturan. Begitu juga kita baca surah Tabarakalladzi, bagus tak? Bagus, baca sebelum balik, walaupun bukan disunatkan baca secara berjemaah, tetapi nak latih tuan-tuan, kalau balik rumah mungkin tak baca dah. Walaupun ada orang kata bid'ah, biarlah yang kata bid'ah tu, itu dia punya pasal lah. Tapi sebenarnya bid'ah itu bid'ah yang baik, bid'ah yang hasanah. Macam kita baca Yasin malam Jumaat, tidak ada tegahan daripada Nabi secara faktanya, tidak ada larangan haram baca Yasin secara jemaah, haram baca Tabarakalladzi secara jemaah. Tetapi caranya tuan-tuan kena betul. Kalau ada orang yang sedang solat sunat, jangan kita baca kuat, mengganggu orang. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sedangkan orang sedang mendirikan sembahyang sunat ba'diyah, tak boleh. Bukan tak boleh baca, tak boleh kuat. Jangan tuan-tuan marah pula, ustaz tak bagi baca Tabarakalladzi. Ini apa ni, Wahabi? Wahabi pula dah. Wahabi dia tak bagi baca terus, dia kata bid'ah. Itu peraturan. Kita nak fokus kepada apa, kepada tata cara buat ibadat, kena tahu tata cara. Dia tak boleh main hantam. Sama dengan inilah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan masih ingat takbir, ingatlah takbir dulu, takbir hari raya. Takbir raya ni dia beza Idul Fitri tuan-tuan dengan Idul Adha. Dia beza. Ada yang kuat tak haram ganggu orang, sebab dia panggil takbir Idul Fitri, nama dia lah takbir mursal, takbir mutlak, sunat dikuatkan, dijaharkan. Tapi janganlah jahar sampai tu sangat. Boleh kuat jahar, bahkan sunat dijaharkan. Tetapi ada satu takbir nama dia takbir muqayyad, setiap kali lepas solat, itu tak sunat dijaharkan. Kita sekadar volume dia tuan, sekadar didengar di telinga sendiri. Kalau nak kuat juga, tidak ada jemaah yang sedang solat, boleh dia baca kuat. Macam takbir muqayyad pada Idul Adha. Kan 4 hari tasyrik tu kan, selepas solat kita takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu tuan-tuan kena tahu peraturan dia. Pertamanya sunat takbir, ya. Yang keduanya, adakah sunat dijaharkan? Itu peraturan tambahan yang perlu kita tahu. Mana dijaharkan, dikuatkan, bergema satu masjid takbir. Jawab dia tuan, tak sunat dijaharkan, sunat muqayyad. Dia sama praktikal dia dengan wirid. Wirid yang kita duk wirid selepas solat ni sama dengan takbir muqayyad Idul Adha. Dia punya volume dia sama, kadang didengar di telinga kita masing-masing semua. Itu saja. Tapi kalau kita nak kuat, boleh ketemu tidak? Kalau tak mengganggu orang, boleh. Bergegar satu surah pun boleh. Tak ada siapa, kita tengok tak ada siapa solat, bagi pecah surah pun tak apa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, tak apa. Tu pun tak apa, tu pun tak ganggu orang dalam ni. Kalau ganggu boleh sampai mengganggu orang sedang tidur, bayi anak kanak-kanak, orang tua sakit dan sebagainya, itu tak boleh juga. Itu peraturan tu mana. Bukan kata tak boleh buat ibadah, cuma nak buat ibadah itu ada. Baik, kita masuk. Dia intro lama sikit hari ni tuan-tuan, sebab simple, tajuk pendek saja hari ni. Hari ni pendek saja. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala,
duduk antara dua sujud. Baik, kita nak tengok tuan-puan, nak fokus malam ni peraturan duduk, peraturan wajib, kemudian akhir yang kita dah buat, cuma kita nak separate, oh ini wajib, ini yang kita buat itu sunnah. Kita tengok yang wajib dulu. Syarat sah duduk antara dua sujud ada 5 peraturan. Yang pertama, mesti duduk selepas melakukan rukun sujud yang pertama dengan sempurna. Ini standard tuan-tuan, ini peraturan standard ke semua perbuatan dalam sembahyang. Inilah dia peraturan standard. Maksud apa? Setiap perbuatan dalam solat nak buat dia, mesti perbuatan sebelum itu settle. Nak rokok, mesti Fatihah sempurna. Sebab tu orang tak sempurna Fatihah, sama ada tak sempurna dari sudut ucapannya ataupun tak sempurna dari sudut tak cukup bilangan ayat, dia terlupa, dia sujud, dia rokok, tidak sah rokok. Kenapa? Kerana peraturan rokok mesti sempurna Fatihah. Begitu juga tuan-tuan, duduk antara dua sujud mesti sempurna sujud pertama. Kalau sujud yang pertama ada problem, dia bangkit duduk antara dua sujud, tidak sah. Kenapa? Kerana memang peraturan diperuntukkan nak buat duduk antara dua sujud mesti sempurna sujud pertama. Sebab dia duduk ni pemisah sujud pertama dan sujud kedua, dipisahkan oleh duduk sekejap. Mudah tuan-tuan. Nombor 2, peraturan kedua. Yang kedua daripada 5 peraturan duduk, yang kedua ialah tidak bertujuan. Ini pun sama kebanyakan perbuatan lain. Tidak bertujuan mengangkat kepala daripada sujud dengan tujuan yang lain daripada semata-mata duduk antara dua sujud. Ini pun sama, iaitu dia bangkit, dia angkat kepala dia tuan-tuan, dia tak terlintas ataupun dia tak bertujuan kerana lain daripada solat. Kalaulah dia angkat kepala tujuan lain, bukan lagi tujuan nak duduk antara dua sujud, maka tidak sah duduk antara dua sujud dia, kerana diubah niat daripada sembahyang ataupun nak duduk antara dua sujud kepada tujuan lain. Dia sujud sendiri itu tuan-tuan boleh kontrol lah. Kalau dia sembahyang seorang diri, mungkin dia nak seminit, dia boleh sujud seminit. Dia nak sujud 30 saat, dia boleh sujud 30 saat. Tapi ingat, sujud 30 saat tu tuan-tuan, dia baca sakat sebelah saja kalau sembahyang seorang diri. Subhana Rabbil A'la peruntukan paling afdal sebelah, afdal 3, 5, 7, 9. Itu ranking afdal. Paling afdal 11. Sunat 2, itu 1 dan 2 itu sunat. Kalau dia baca Subhana Rabbil A'la 1 kali dah dapat pahala sunat, tak makruh. Tapi kalau dia sujud tanpa sebarang baca, makruh. Kerana sunat dia baca walaupun sekali dapat pahala sunat. Tapi dia baca sebelah kali tuan-puan, habis dah sebelah, kalau dia rasa nak ejaz sendiri, dia tambah sampai 20, tak sunat 20. Tu kena tahu peraturan. Kadang-kadang orang dia suka ubah, dia suka tambah sendiri tanpa melihat peraturan diperuntukkan di dalam protokol sembahyang. Dia kata 3, 7, 9, 11. Sebab benda ni benda baik, dia kata kita tambahlah kalau sampai 20 ikut larang. Itu zikir luar solat. Luar solat tak apa, dia nak sampai 1,000, 20,000, 30,000, boleh. Itu mengikut kadar kemampuan dia. Sebab itu dia panggil zikir am, tidak diperuntukkan. Tetapi zikir dalam solat memang diperuntukkan, tak boleh lebih daripada kadar. Kalau 12 kembali harus balik, tak lagi sunat. Kalau 11 paling afdal, 12 harus. Maksud apa harus? Maksudnya tidak dibayar pahala. Tapi kenapa jadi lama tuan-tuan? Mungkin dia baca doa dan sebagainya. Dia tahu peraturan, dia kata kalau aku bedal sampai 12 pun bukan lagi sunat, maka dia pilih benda lain. Dia pilih apa? Dia pilih doa. Dia boleh baca doa dalam bahasa Arab ataupun doa dalam hati. Ketika dia sujud, dia sujud lama tuan-tuan. Apabila dia sujud lama sangat, maka dia rasa tak selesa, rasa nak pitan, rasa nak pening, lalu dia pun nak bangkit. Apa tujuan dia? Dia terlintas nak hilangkan rasa pening, maka itu tidak sah bangkit dia. Dia panggil dah ubah niat. Tapi kalau tak ubah, okey. Kalau istirak, dia panggil istirak ni tuan-tuan, berkongsi niat, boleh.
Dia rasa tak selesa, satu boleh, tidak membatalkan sembahyang. Tu dia panggil boleh. Ada kitab lain sebut tetapi sah, risalah kita pada sebut, tetapi sah sekiranya ada niat berkongsi dengan niat ataupun dengan tujuan yang lain, boleh. Baik, ketiga tu peraturan yang ketiga. Yang ketiga nupan yang simpelnya ialah nak duduk macam mana. Mesti duduk antara dua sujud dalam keadaan menegak dan bukan menunduk ke depan. Maksud apa tuan-tuan bahasa kita? Ini bahasa akademik. Bahasa kita ni mesti duduk yang wajib, bukan sunat. Duduk dalam keadaan dua papan punggung kita rapat ke tempat duduk. Jangan tertumuh ke depan, dengan kepala kita ke depan menyebabkan punggung kita terangkat, tak boleh. Kena duduk asalkan dua papan punggung kita ni memang rapat ke tempat duduk. Sama ada nak duduk macam tuan-tuan sekarang ni duduk bersila, ataupun kita duduk hulur kaki ke hadapan, ataupun duduk naikkan dua lutut ke atas, dipanggil duduk ihtiba. Dalam bahasa akademik, ihtiba. Ihtiba ni apa dia? Duduk dalam keadaan dua kaki dia naik. Orang tua kata duduk Cina wurugi. Dia duduk naik kaki atas, kemudian dua tangan dia pegang macam tu. Cina juga tuan dapat nama, Cina buta, Cina wugi. Melayu tak buta. Melayu yang buat kerja tu Cina buta tu dia panggil muhallil. Cina buta dalam bab munakahat. Dan juga Cina rugi. Melayu untung. Itu sah. Tetapi dari segi sunat, itu kita akan bincangkan datang. Sunat duduk tuan, bahkan makruh kalau dia duduk selain daripada duduk yang diperuntukkan sunat. Tuan duduk antara dua sujud itu dia panggil duduk iftirash, nama dia. Tak ingat nama berapa. Tapi kita tahu rupa dia duduk antara dua sujud, dua atas tumit tu. Kalau duduk tahiyat akhir, punggung sebelah jatuh. Itu rupa yang sunat, dapat pahala tambah. Itu pahala sunat. Tapi kalau kita duduk sebaliknya, tak ikut peruntukan sunat, hukum dia adalah makruh. Duduk bersila makruh, tapi sah. Duduk hulur kaki ke depan makruh, tapi sah. Ini isu apa tuan? Isu dia mampu duduk seperti sunat, tapi saja dia nak duduk bersila. Bukan isu orang sakit ni tuan tak jadi isu makruh. Dia hanya mampu duduk bersila, ataupun dia mampu duduk hulur kaki ke depan, cara lain tak boleh. Itu duduk tahiyat akhir, rupa dia duduk tahiyat awal, itu makruh. Baik, kesimpulan duduk tu, mereka duduk dalam keadaan iftirash, dapat duduk dalam keadaan sunat. Jadi sunatnya duduk dalam keadaan iftirash, iaitu seperti yang kita buat, duduk antara dua sujud. Jadi dapat dua pahala. Yang keempat tuan, peraturan wajib keempat, sekejap segala pergerakan badan dia. Bukan berhenti ucapan memang duduk sebut pun. Yang kena berhentinya adalah pergerakan badan. Tak boleh bergerak tangan, tak boleh. Kena berhenti semua, tangan kiri, tangan kanan, jangan bergerak apapun badan kita di dalam sujud ataupun dalam duduk antara dua sujud. Itu dipanggil bahasa akademik, dia panggil tumakninah. Itu bahasa syarak. Bahasa syarak ataupun bahasa fiqh, kita main bahasa akademiknya tumakninah. Makna dia ialah berhenti sekejap segala ataupun semua pergerakan badan. Sekejap kadar mana? Kadar masa sempat untuk tumakninah. Dipanggil tidak ada tumakninah, tidak sah sujud dia. Kenapa? Kerana sujud yang tidak ada tumakninah, bahasa kita panggil sujud yang tidak berstop sekejap. Ada tumakninah, sujud ada tumakninah, duduk antara dua sujud ada tumakninah. 4 tempat mesti ada tumakninah. Tumakninah ini tuan dia panggil syarat sah bagi 4 perbuatan ini. Ada setengah mazhab lain dia rukun. Sebab tu setengah
Awak panggil apa? Setengah qaul, setengah pendapat rukun sembahyang bukan 13 tapi 17. Itu dicampur dengan tumakninah 4. 13 campur 4 jadi 17 rukun sembahyang. Dicampur dengan tumakninah. Tapi mazhab kita, dalam mazhab kita ini, qaul mu'tamadnya ialah tuan-tuan bukan rukun, tetapi dia syarat sah bagi sempurna rukun. Ini semua benda simple kena tahu tuan. Dia tak boleh kita terlepas pandang. Itu tujuan kita belajar. Kadang-kadang orang dia bahasa syarat bagi takabur, bahasa kita bagi ego. Ego kenapa? Dia kata dia perasan, dia tahu, kerana dia belajar dari sekolah rendah dulu, menyebabkan sembahyang dia faith tanpa dia sedar. Lepas tu kalau tuan-tuan tengok habit para ulama, habit para ulama itu, walaupun dia spesialis, dia pakar dalam bidang fiqh, tetapi dia tak pernah miss ulang kaji dalam bidang fiqh. Kenapa? Kalau kita baca rahsia dia kenapa? Kerana dia nak input baru dalam usaha koleksi pahala dia. Setiap ilmu baru kita dapat dan kita buat, tuan-tuan, dia akan ada value added, nilai tambah di dalam sembahyang kita. Itu yang ulama target. Sebab ulama ni minda dia, tuan-tuan, dipanggil fiqh minda. Minda fiqh, minda mengumpul pahala semaksimum mungkin. Itu minda ulama. Sebab tu ulama ni dia buat benda yang sunat wajib, kurangkan harus. Haram sama sekali tinggal, makruh cuba tinggalkan. Macam kita ni tuan-tuan, kita fokus apa? Yang bukan level ulama ini, kita fokus tinggal yang haram, cuba minimumkan makruh. Memang sebab itu kena tahu mana wajib, mana sunat. Nak maintain, kena buat wajib dan banyakkan sunat ibadat yang wajib yang kena buat. Mana ibadat sunat yang kita kena tinggalkan, yang kita kena perbanyakkan. Kena perbanyakkan. Baik, sekejap lagi kita akan sebut sunat, tuan. Habis. 4. Dia kelima, tuan, yang last kali antara 2 sujud yang kita sebut di awal tadi, ada masa dia. Cara nak nilai duduk kita, tuan, dia nilai macam mana? Dia tak ada nilai ketepatan masa mengikut minit, tidak. Dia kira ukuran dia, tuan, bacaan, uruf, ataupun secara urufnya bacaan tahiyyah. Tahiyyah ini pula nak level mana? Iaitu tahiyyah yang wajib. Ambil tahiyyah yang wajib, level pula level pertengahan. Sebab dia ada 3 level bacaan. Level yang paling cepat, hadar 2 harakat, at-tahiyyatul mubarakat, at-tahiyyatu lillah. Waqaf ma'arif tu, tuan, waqaf itu 2 itu level cepat. Yang kedua level sederhana, dibaca sekadar, kalau ma'arif sukun 4 harakat bukan 6. Level ketiga tartil, iaitu dibaca secara berlambat-lambatan. Kalau ma'arif sukun dibaca sekadar 6 harakat. Maka ukuran kita nak nilai duduk kita lama tak lama dinilai kadar masa bacaan tahiyah wajib. Sebab tahiyah yang kita duduk baca itu tahiyah yang sunat, dia pelas dengan sunat. Yang wajib pendek saja. Ambil yang wajib, tahiyah wajib, lepas tu pula tuan baca yang sederhana. Berapa saat? Maka kadar itulah kita boleh duduk antara 2 sujud. Bagi orang yang tak baca Rabbighfirli, ataupun kalau dia baca, jangan lepas dia baca dah habis dia sambung lagi ataupun masih duduk lagi, tak boleh. Sebab kadar dia, tuan, ambil yang wajib. Yang wajibnya at-tahiyyatu lillah, itu dia panggil kadar ataupun jenis tahiyah wajib. Salamun alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sama ada 5 ayat, cuma beza di tupan ayat 1, 2 dan 3. At-tahiyyatu lillah, itu ayat pertama.
Itu wajib. Yang sunat yang kita duduk baca tu pun at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Itu tambahan sunat. 4 perkataan itu sunat ditambah di dalam tahiyyat. Tapi kadar nilai ini dia tak kira yang panjang itu, dia kira yang pendek, yang wajib. As-sala itu sunat tambah lillah. Tapi yang wajib tak ada lillah. Salamun alaika, yang wajib tanpa tambah alif lam. Jadi kesimpulan tuan sekejap saja 5 ayat itu. Jangan lebih daripada kadar bacaan 5 ayat untuk kita duduk antara 2 sujud. Senang cerita tuan, dah lepas Rabbi ghafirli warhamni itu jangan lagi panjangkan, tak boleh. Boleh membawa kepada batal. Sekiranya memanjangkan duduk antara 2 sujud lebih daripada masa yang diperuntukkan, nescaya batal sembahyangnya. Kerana perkara sunat ketika sujud saya nak ekspreskan sebab dia kita dah buat, cuma kita nak tahu yang kita sunat dan ada yang afdal. Ada yang sunat dan ada yang afdal. Ni ranking sunat semua tu kan. Okey, ketika kita duduk antara 2 sujud, dah settle dah bacaan wajib, dah settle dah perbuatan wajib tadi ya, apa nama ni, kita duduk macam mana cara yang wajib. Sekarang ini kita nak tengok pula perbuatan sunat dan ada ucapan sunat. Ucapan sunat tu doa lah tu, Rabbi ghafirli tu sunat. Bagi kita yang pertama dulu, semua kita dah buat, saya just express saja, saya just ulang saja. Okey, sunat yang pertama tuan, sunat meletakkan 2 tapak tangan atas 2 kepala lutut. Itu sunat. Cara nak letak itu yang kita nak belajar secara detail, secara sempurna. Bagaimana cara afdal letak itu. Kalau tuan tak nak letak pun okey je. Tak menjejaskan duduk kita. Cuma 2 tangan kita letak atas 2 kepala lutut kita itu, hukum dia adalah sunat. Okey, macam mana cara nak letak tuan? Letak itu pastikan letak panggil apa? 2 kepala lutut kiri kanan itu, yang kita duduk kepala lutut kita macam tu, kita letak atas 2 kepala lutut, bukan pegang kepala lutut, bukan macam ni. Kalau ini kepala lutut kita tuan, kalau kita buat macam tu, itu dia pegang kepala lutut. Ada orang dia pegang kepala lutut, bukan sunat pegang tapi sunat letak. Lepas tu kalau combinekan terus dengan nombor, kita tengok nombor 3, kepala anak jarinya dengan 2 kepala lutut. Okey, cara kita nak letak hujung ini, hujung jari kita kena sama dengan paras 2 kepala lutut. Jangan terlebih ke depan. Maknanya ini kepala lutut kita sama paras, duduk macam tu. Itu sunat yang asin tu. Kalau kita letak semata-mata letak saja dapat pahala meletakkan, walaupun terkebelakang pun boleh. Terkebelakang tak sama parah, dapat pahala meletak. Tetapi tak dapat pahala menyamakan 2 hujung jari ini, kiri kanan dengan kepala lutut. Sebab itu cara dia tuan, protokol dia pegang macam tu. Okey, saya yang kedua, sunat terbuka jarinya. Jangan samakan. Sunat terbuka jarinya hunjur ke arah kiblat. Jangan genggam tangan ataupun jangan sengit kiri sengit kanan. Macam ni tuan. Sunat 2 ni tuan, kita straight ke arah kiblat. Jangan sengit kiri, jangan ke kanan. Dia kena straight macam tu. Jangan macam tu, jangan macam tu. Straight ke arah kiblat dan jangan rapatkan. Sunat renggangkan sedikit. Renggangkan sedikit, kemudian lurus ke arah kiblat. Kalau buat macam tu pun boleh, tapi tak dapat pahala renggangkan. Kan kita rapat ni, rapat dua-dua. Dia nak renggang sedikit, kemudian lurus ke arah kiblat. Settle. Itu 3. Pertama letak 2, dah settle, kita dah letak. Yang keduanya, kita
samakan paras. Yang kedua tumpuan kita letak dalam keadaan menyamakan dua hujung jari ini dengan kepala lutut kita. Jangan ke belakang sangat dan ke depan sangat. Kalau ke depan sangat dia akan jadi macam tu, kalau ke belakang sangat dia akan jadi atas paha. Jadi sama macam tu. Dua. Dan yang ketiga tumpuan, apa yang ketiga? Yang ketiga kita letak dalam keadaan sama tu, hunjur ke arah kiblat, jangan sengit kiri, jangan sengit kanan, dan renggangkan, buka. Jangan rapat macam tu, buka sikit. Okey. Itu yang tiga. Dan seterusnya tumpuan, seterusnya tangan kanan, ini pun kita dah maklum tuan, kita dah tambah dalam kitab kita tak sebut, dalam risalah kita sebab kitab lain sebut. Dalam keadaan tangan kanan, tangan kiri tadi settle lurus, tapi tangan kanan dia kena genggam. Ibu jari telunjuk dengan ibu jari dia dempet. Ni kita dah buat. Cuma tumpuan, biasanya memang kita buat, ini sunnah kita buat, mazhab kita. Cuma biasanya tumpuan, saya nak sebutnya ialah ketika yang menjadi isu ni ialah ketika ilah itu sunat tambah. Sebab kita disebut 4 saja, kita lain lagi banyak tumpuan. Ni kita nak sebut yang tidak disebut dalam kitab kita. Kita ibu jari berdempet dengan jari telunjuk macam tu, tak berdempet, kalau tak dempet macam itulah. Kita berdempet. Kemudian ketika menyebut illah itu sunat kita tegakkan. Illallah itu sunat kita tegakkan ke atas. Sunat kita tegak macam tu, daripada betul tu tunjuk ke bawah, sunat kita tegakkan. Cuma isu di tumpuan mazhab kita, apabila tegakkan illallah, sunat ditegakkan sampai salam. Bukan duduk, bukan illallah turun balik dah. Sampailah salam dia turunkan balik. Maka yang sunatnya tumpuan disebut dalam banyak kitab Sulam Musibian, Tahrir Syarqawi, I'anatul Talibin, banyak kitab-kitab fiqh sebut illallah ini sampailah salam. Jangan turun-turun lagi. Dan ketika tu tumpuan ada lagi tambahan sunat. Ketika kita menyebut illallah, tangan kita naik ke atas, dan mata kita daripada bawah tumpuan sunat berpindah, mata kita sunat melihat jari kita. Bila sampai salam tengok jari, tak makruh. Asalnya tumpuan mata kita sunat tengok ke bawah tempat sujud, kalau berpaling arah lain makruh. Tengok kiri, tengok kanan, tengok atas, tengok baju tu imam, tengok kaki tu imam, tengok kain tu imam, kopiah tu imam, makruh semua tu. Jangan tengok bawah saja. Ni tak sekejap tengok bawah, lama tu imam, tengok kain tu imam, tengok tumit tu imam, tu semua dia nampak tu. Makruh. Maksud makruh tu pandangan mata di tempat lain tu tidak ada pahala. Yang ada pahalanya tengok tempat sujud bawah. Tapi illallah sahaja dia bertukar pandangan sunnah dan dia faham, iaitu illallah jatuh balik. Habis. Yang keempat terakhir kita. Dan yang keempatnya ialah perkara sunat yang keempat, sunat membaca doa ketika duduk antara dua sujud. Ini kita dah maklum. Cuma nak cerita sunat tak wajib. Tapi sunat ni tu apa formula dia? Sunat nak buat wajib betulkan. Bukan kata sunat nak buat macam mana pun tak apa, tak boleh. Kalaulah nak buat kata sunat Rabbighfirli, kena baca betul setiap makhraj dia, setiap sifat dia kena betul. Tak boleh baca Rabbighfirli, tak boleh. 7 doa permintaan itu apa? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fa'ni. Ini tuan, di mana tempat yang terkadang kita terlepas pandang, kita hantam ikut lain. Biasanya 3 tempat. Pertama Rabbighfirli, yang keduanya wajburni,
Yang ketiga wahdini. 3 tempat. Yang lain okey, yang lain kebanyakannya tak tersasar jauh. Rabbighfirli, kadang-kadang dibaca dengan Rabbighfirli. Rabbighfirli. Ghain Rabbighfirli, bukan Rabbighfirli. Dia tak ada pi tu tuan. Pi tu lain. Rabbighfirli. Yang kedua apa tuan-tuan? Yang keduanya wajburni, jin wajib wajburni. Ba itu tuan-puan wajbur, ba itu dhammah bur. Wajburni, kena tengok baris dia. Wajburni. Takut kita tak lama tak tengok baris, itu yang dia jadi hantam ikut dam. Lama tak tengok baris atas bawah kiri kanan tu. Tu dia hantam wajburni. Dia tak boleh jubur ni, tak boleh. Tak ada jubur dalam solat. Wajbur ni. Apabila dia hidupkan ba itu jadi jubur tu. Ada orang tanya tuan-tuan, dia kata tak apa Ustaz, solat sunat. Ini isu dia yang kita nak betulkan minda dia. Dia kata tak apa sunat. Sunat ni tak apa tak baca. Kalau baca kena betulkan, wajib betulkan, kena ubah minda dia. Dia kata Ustaz tak apa sunat. Dia ingat sunat boleh hantam. Itu baca ikut dam. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lagu buat lagu dia tak boleh hantam. Apa lagu kita minat, bukan boleh ubah lagu orang tu apa. Lagu tak kisahlah lagu Piramli tak lagu Piramli, ikut tempo dia, bukan boleh buat ikut kita. Ini bukan lagu, ini Quran. Dia ada peraturan 2 harakat jangan lebih. Ada yang tak boleh lebih. Mak asli tak boleh lebih. Ini mak asli dah hantar sampai 4 harakat. Hak lebih, hak tak cukup ada, hak terlebih ada. Semua itu dia main hantam, tak boleh. Begitu juga tuan-tuan, ini sunat doa ini. Rabbighfirli, ampunkan dosaku. Dia kena baca betul makhraj, barulah dia jadi makna itu dia tak berubah. Macam orang baca selawat tuan-tuan, selawat yang silap tak bertukar makna, ulama kata tapi tidak ada makna, itu tak bahaya sangat lah. Contohnya dia nak tambah sayyi tu, Allahumma salli ala sayyi, tapi dia baca dengan Allahumma fa, cantik, tidak sing. Setengah orang dia agak hantam sing, awal-awal lagi dia hantam lah. Allahumma sa, tu jarang lah. Tapi ada juga dia sod jadi sing. Sod cantik, cuma sayyi itu dia tidak ada syaddah, jadi sayyidina. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ulama kata sayyid jadi sayyid tidak ada makna. Sayyid makna leader, kalau sayyidina tidak ada, bukan lagi makna leader, bukan lagi makna ketua, bukan lagi makna penghulu ataupun pemimpin. Begitu juga ini. Jadi last kali tuan, tiga tempat saya sebut tempat yang biasa kita buat, yang banyak kurang tepat, kurang betul, bukan kurang tepat tak apa tuan. Ni nak betul je. Level pertama kita betulkan, tak tepat tak apa, saya pun tak tepat. Kalau nak kira tepat tuan, saya pun baca Quran bukan tepat sangat. Nak tepat ni kena pakar lah, kena specialist dalam bidang Quran, baru tepat. Kita ni level kita ni, level cak ayam ni tuan macam saya lah. Tuan tu bukan cak ayam, tuan level tinggi. Saya nak betulkan, level saya betulkan walaupun tak tepat. Woi tak tepat, tak apa, betul dah. Okey, tak maksud betul macam mana penilaian tuan? Jangan langgar masuk makhraj orang lain. Woi kita ni walaupun lari dia punya tuan, dia punya ketepatan, tapi dia tak bertukar dengan huruf lain. Tak bertukar dengan ain. Ini dia baca apa nama tu, alhamdulillah rabbil ain jadi hamzah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dia baca alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan beza. Ain dengan a itu makhraj berbeza. Jadi cara level pertama kita jangan bertukar makhraj, bertukar tempat keluar. Tak tepat,
okey lagi. Kita improve lah. Okay, yang akhirnya tuan, iaitu wahdini. Ya Allah, berikanlah hidayah kepadaku. Yang biasa dia sebut apa kalau dia terlepas pandang? Wahdini. Ditukar huruf tuan jadi ha. Jadi wahdini. Itu hukumnya adalah tidak sah bacaan. Wahdini dibaca dengan wahdini. Rabbi ghfirli warhamni, bukan warhamni. Warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afu anni. Dia baca wahdini, bukan wahdini. Bukan ha, beza tempat keluar. Itulah dia tuan. Paling pentingnya, kalau kita tak confirm sunat itu, tuan-tuan jangan baca. Tak confirm huruf ha, sebab dia sunat, jangan baca. Kita takut apa tuan-tuan? Takut kita memasukkan perkataan ajam di dalam solat, perkataan asing di dalam solat, boleh membatalkan solat. Nanti akan datang tuan-tuan, kita baru kita akan belajar tajuk khusus, iaitu perkara yang batal sembahyang. Wallahu a'lam. 6 lagi ni tuan, kenapa kita tak baca 7 dan 8? Sebab 7 tuan sama. Perbuatan 7 syarat ataupun dipanggil rukun yang ketujuhnya ialah duduk bagi membaca tahiyat akhir, bagi membaca selawat dan bagi salam. Kena duduk. 3 nak buat 3 ni kena duduk. Duduk macam mana? Sama. Sebab tu kita tak bincang rukun ke-7. Rukun ke-8 juga kita tak bincang tu, pada sebab dia simple. Kenapa? Kerana rukun ke-8 ni tertib melakukan mengikut susunan yang diperuntukkan. Jadi 8 dalam risalah kita ni tuan, kita settle, kita khatam malam ni, dan insyaAllah kita akan bulan depan kita akan bertukar ke kitab baru. Bulan depan kitab baru, tapi masih lagi kitab solat tuan. Kita akan baca kitab ni. Saya nak tunjuk kat tuan-tuan, mudah tuan-tuan nak cari, cuma dia tidak ada di pasaran. Ni kitab klasik tuan-tuan. Barang rare ni dia tak ada di pasaran. Shopee pun tak ada. Tuan-tuan kena cari ni, minta Abang Yuk apa belakang ni. Dia kalau tuan-tuan nak kitab ni, minta dia buat. Sebab kitab ni hanya dibuat, dicetak owner yang cetak, penulis dia cetak tuan-tuan. Kitab baru, cumanya rujukan kitab lama. Kitab baru, tapi dia penulis ni tuan, dia tak, orang panggil apa, dia tak komersialkan. Maksudnya dia tak jual, tak ada yang orang cetak jual di pasaran. Kalau ada pun memang anak murid dia ataupun anak dia sendiri. Arwah ni dia dah meninggal, baru saja tuan. Jadi nama dia, kita akan baca kitab ni, nama dia Niat Sembahyang. Bulan depan mula tuan. Bukan belajar bab niat je tuan. Kalau tuan tengok tajuk dia tuan, nampak macam kita akan belajar fokus niat tak? Saya dulu pun masa saya belajar kitab ni, saya ingatkan belajar niat je. Tak. Dia kreatif sikit dia punya penulis. Dia kata kenapa dia bubuh niat sembahyang. Hasil pengalaman dia belajar di beberapa pondok-pondok Fatani sampai ke India. Dia penulis ni banyak tempat dia belajar, tapi dia lama di Fatani dan India dia belajar. Dia kata pengalaman dia, kita nak kena betulkan sembahyang. Kenapa dia kata? Kerana nak niat sembahyang itu, kalau tak betul sembahyang, niat pun tidak sah. Sebab apa tuan? Sebab dia kata dalam niat kita akan terlintas di hati kita, aku sembahyang. Tahu tak sembahyang tu apa? Kalau tahu sembahyang, baru sempurna sembahyang kita. Yang ada dalam minda kita, aku sembahyang insya tuan, kena tahu protokol sembahyang yang sempurna. Sebab aku sembahyang ni, aku buat sembahyang dengan sempurna. Itu rahsia kenapa dia beri nama kitab dia ni Niat Sembahyang. Dalam ni complete lah tajuk-tajuk basic dalam sembahyang, melibatkan syarat sah tuan, syarat sah. Kita dah basic kita dah belajar lah. 2 risalah tuan, 5 qauli, 8 perbuatan, itu basic. Jadi belajar kitab ni, sembahyang sunat semua ada, jenis-jenis sembahyang sunat, dan juga etika mengikut iman ada, dan perkara batal sembahyang juga ada. Dia ni tuan, bagusnya kitab ni, dia specialnya
walaupun ditulis tahun 2000 lebih, 2014 tu cetakan terakhir saya belajar, dia 60 lebih dia meninggal, baru je dia meninggal, bukan tua, cuma rujukan dia kitab lama. Rujukan dia tuan-tuan, nilai ni, value dia ni adalah pada rujukan dia, bukan pada rating bahasa moden. Bahasa dah moden tapi tak moden sangatlah, masih mengekalkan dia punya keaslian ataupun ciri-ciri kitab lama masih ada dalam ni. Cuma rujukan dia tuan-tuan, dia rujuk kitab-kitab lama dan kitab tinggi, antaranya Tahrir Syafawi, Mughni Muhtaj, tu kitab-kitab kita jangan dengar, dan dia punya nilai mutiara-mutiara dan kitab lama sangat berharga tuan-tuan. Jadi arwah ni, untuk pengenalan dia tuan-tuan, arwah ni dia tuan-tuan biasa tengok kalau muka dia tak ada muka kat sini, dia ni bekas imam Masjid Negara zaman Tayyib Asamuddin dulu. Masa Tayyib Asamuddin dulu, dia imam sampai 7 orang masa tu. Saya tak ingat ini imam nombor berapa, tapi nombor 1 masa tu Tayyib Asamuddin lah. Nah, dia tu ada nombor-nombornya. Dan dia juga merupakan panel kitab turas dalam RTM. Lepas tu dia agak popular juga dia, kalau tuan-tuan tengok muka dia. Dia meninggal tahun 2000, saya mengaji dengan dia 2014. Dia meninggal 2018 saya ingat, belum PKP. Dia baru je meninggal. Dan meninggal pun muda, 60-an, tak sampai 70 lagi. Tapi walaupun dia muda tuan, tapi dia punya ilmu dia, insya-Allah tu ilmu dia memang mantap tuan. Ilmu dia mantap walaupun dia mati muda. Sebab tu kita pilih. InsyaAllah bulan depan kalau tuan berhajat untuk kita tu, tuan boleh jumpa Bayuk tu untuk dia tolong buat. Wallahu a'lam. Oleh kerana lewat tuan, kita tak buka soalan. Tadi cikgu dah wakil lah, cikgu tanya, kita bagi kat cikgu je amalan ni. Kita dah lewat tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna minal ulama'il 'amilin waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.